Ni Suruhanjaya Tiong Beng Hock dalam mendedahkan betapanya DEP ni sebenarnya sedang buat satu projek Alibaba lah dengan kontrak walaupun sama ni dia melaungkan terus dia apa semua boleh. Saya melihat apa yang telah didedahkan dalam Suruhanjaya Diraja Tiong Beng Hock ini telah menyedarkan rakyat Malaysia terhadap apa yang sebenarnya berlaku di dalam kerajaan negeri Selangor, terutamanya di kalangan pemimpin-pemimpin DAP. Apa yang kita dapati adalah tuduhan bahawa kerja-kerja yang sepatutnya diberi kepada kontraktor-kontraktor Bumiputra Kelas F. Kelas F ini kita wujudkan untuk bantu kontraktor kecil Bumiputra. Ini bukan untuk toki-toki besar, ini untuk kontraktor kecil. Telah disubkan, telah diberi kepada kontraktor-kontraktor yang ada hubungan yang rapat dengan DAP. Jadi bukan hanya benda ni merupakan satu salah guna kuasa, penyelewengan, tuduhan ini merupakan satu penyelewengan, tetapi dia juga memberi gambaran bahawa mereka sebenarnya langsung tidak ada apa-apa komitmen kepada usaha untuk membantu pengusaha kecil, terutamanya daripada kaum Bumiputra. Ini jelas diambil satu kerja yang dikhaskan untuk kelas F dan dialibabakan. Jadi dua perkara di sini, satu penyelewengan. Sekiranya tuduhan ini betul, satu adalah penyelewengan. Yang kedua adalah semangat perkauman DAP, di mana hati kuman pun dia nak cecah sendiri, dia nak makan sendiri. Hati gajah sama dia lapar tak apalah, ini hati kuman dia ambil sendiri untuk diri dia sendiri. Jadi kita lihat bahawa ini bukan hanya mendedahkan bahawa mereka ini sebenarnya tidak transparan, tidak telus, tetapi juga mereka mempunyai satu semangat anti Melayu, anti Bumiputra yang cukup kuat sehingga boleh menggagalkan satu projek ataupun satu program untuk memperkasakan pengusaha-pengusaha kecil daripada kaum Bumiputra. Adakah ini sebabnya DAP awal lagi naik diri pada Suruhanjaya ni kerana tahu mungkin benda-benda macam ni akan terbongkar pun dengan YB? Ya, mungkin mereka tahu apabila ada Suruhanjaya Diraja ni, kes Alibaba ni akan dibongkar, kes bagaimana kerja-kerja projek kecil yang sepatutnya diberi kepada kontraktor kelas F Bumiputra disubkan kepada kontraktor besar daripada kaum Cina dibongkar. Mungkin mereka anticipate ataupun anggap bahawa benda itu akan keluar dan mereka buat tindakan awal untuk keluar daripada Suruhanjaya Diraja ni. Sebab daripada awal lagi soalan yang ditanya oleh DAP adalah siapa yang apa yang telah jadi kepada Tiong Beng Hock, mendiang Tiong Beng Hock, ataupun siapa yang bunuh Tiong Beng Hock. Tapi bila kita nak buat siasatan secara terperinci, termasuklah faktor-faktor yang boleh mendorong kepada perkara itu berlaku, mereka tak nak dengar. Mereka kata tak penting, soal Alibaba tak penting, yang penting siapa bunuh Tiong Beng Hock. Tapi kita nak tahu gambaran yang sebenar. Apakah perasaan Tiong Beng Hock pada waktu itu, kenapa beliau disiasat, mungkin beliau merasai tekanan dan sebagainya, ataupun mungkin ada yang nak bunuh dia sebab dia sembunyi maklumat dan sebagainya. Kita tak tahu, ini semua spekulasi, tapi kita kena tahu. Dan di samping kita bawa kes ini kepada Suruhanjaya bebas ini, maka kita dapat tahu bahawa walaupun tidak boleh dikatakan bahawa Tiong Beng Hock itu bersalah, tetapi ada tuduhan bahawa di dalam kes ini berlaku penyelewengan dari segi pemberian kontrak kelas F kepada kontraktor-kontraktor yang tidak layak menerimanya. Contoh. Saran akhir, kita tengok dalam Pakatan Pembangkang sekarang ini wujudnya mungkin selalu pertelingkahan makin ketara lah. Tidak berapa ni pun PAS macam mengkaji betul, tarik balik 24 jam bila di Azmin secara terbuka menjelah. Apa yang baru digambarkan tentang PAS fikiran DAP ni? Ya, sekarang ini mereka terdesak dan amat desperate untuk cuba kekalkan rumah tangga mereka. Ya, kita semua dah tahu retak bukan menanti belah tapi dah belah. Dan mereka amat sensitif terhadap apa sahaja perkara yang boleh meretakkan lagi ataupun merosakkan lagi rumah tangga mereka. Kita tahu di Sarawak contohnya, PKR amat cemburu dan tidak puas hati dengan keputusan di Sarawak sebab mereka dilihat sebagai parti yang jauh ke belakang dibanding dengan DAP, terutamanya bila Azmin telah mendesak dan memaksa
DAP untuk beri lebih banyak lagi kursi kepada PKR. Akhirnya mereka dapat 49 kursi tapi hanya menang 3 saja. Jadi mereka rasa marah dan malu kepada DAP sebenarnya, sebab hari ini kuasa sebenar dalam PR adalah DAP, bukannya PKR, walaupun Anwar adalah ketua pembangkang. Sebab itu saya kata letak jawatan sajalah sebagai ketua pembangkang, jangan buat malu sajalah, sebab dia memang dah tak hilang pengaruh. PAS pula kita tahu bahawa mereka amat tidak senang dengan kes-kes yang dihadapi oleh Datuk Seri Anwar. Ya, kita tak buat tuduhan, kita tak buat kesimpulan bahawa Anwar salah ataupun tidak. Itu terpulang kepada mahkamah dan juga kepada polis untuk siasat. Ya, saya tak buat apa-apa andaian ataupun rumusan. Tapi saya tahu bahawa PAS amat tidak senang dan tidak puas hati, sebab ini kes moral. Ya, ada setengah pihak, contohnya PKR, mungkin dia orang tak kisah pasal kes moral. DAP dia orang kata, so what, kalau Anwar have sex pun it doesn't matter, it's private affair. Itu DAP lah, PKR kan. Tapi PAS dia tak akan cakap benda tu. Ya, kalau kita tanya PAS, dia akan kata kalau benda tu betul, dia ada kesan kepada kepimpinan. Ya. Jadi sebab itulah Datuk Mustafa Ali telah buat kenyataan awal yang mengatakan bahawa ya, satu pendirian yang logical, yang rasional, yang mengatakan bahawa kita hanya akan buat keputusan apabila dah selesai siasatan. Ya. Satu kenyataan yang saya rasa logical. Tapi kenyataan ini tak boleh terima. Azmin paksa Mustafa Ali tarik balik. Tapi kita tahu bahawa itu pendirian PAS yang memang wajar, yang memang logical. Ya, yang memang logical. Dari segi logik, dari segi rasionalnya memang waras. Tapi kalau kita tengok dari segi PKR, dia kata no, benda ni kita tak payah tunggu siasatan polis sebab memang confirm bukan Anwar Ibrahim. So dia keluarkan kenyataan confirm bukan Anwar Ibrahim even sebelum mereka tengok video tersebut. Ya, dia orang ada tengok, sebelum tengok 2 minit tu pun dah keluar kenyataan kata is not Anwar Ibrahim. Macam mana you tahu? Belum tengok video dah bagi jawapan. Ya, PAS dia ambil keputusan yang waras, yang rasional. Dia kata kita nak tengok dulu siasatan polis, barulah kita buat keputusan. What's wrong with that? Ya? Kalau keadilan berani kerana benar kononnya, jadi apa salahnya tunggu kepada hasil siasatan? Ya? Dan dia PAS buat keputusan. Sebab kita tahu bahawa PAS adalah talian hayat Parti Keadilan untuk masyarakat Melayu Islam. Ya? Sebab selagi PAS kata mereka sokong Anwar, sebahagian daripada orang Melayu Islam kata, oh, Anwar masih lagi bersih sebab PAS sokong. The moment PAS kata kita tak sokong sebab ada kepincangan moral Najib Anwar, dan kita boleh tengoklah masyarakat Melayu sebahagian besar akan tarik sokongan mereka daripada pembangkang. Jadi statement utama Mustafa Ali itu mana itu sebenarnya pendirian sebenar PAS? Mestilah itu statement pertama yang pendirian sebenar dia. Statement kedua tu adalah statement dibuat setelah Azmin marah, Azmin ugut, Azmin merajuk, barulah dia terpaksa buat statement itu untuk menjaga rumah tangga PKR ni, Pakatan Rakyat. Tapi statement pertama itulah yang menjadi isi hati dia sendiri sebagai seorang pemimpin kanan PAS. Ya, bahawa itulah pendirian mereka.